Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Lumrah bersukan, mesti ada yang menang, mesti ada yang kalah. Tapi atlet-atlet di dalam senarai ini terdesak untuk menang sehinggakan mereka sanggup menipu. Bayangkan, ada peninju yang bertinju dengan sarung tangan batu membantai lawan dia. Ada juga pelari maraton yang menghabiskan larian dengan menaiki kenderaan. Perkongsian hari ini kita akan melihat satu persatu atlet yang menipu untuk menang. Luis Resto, peninju 1983, sarung tangan batu. Kisah ini berlaku pada 16 Jun 1983, melibatkan perlawanan di antara peninju Billy Collins dengan rekod 14 kali menang tiada kalah menentang Luis Resto 28 tahun dengan rekod 19 kali menang 8 kali kalah. Dengan rekod tanpa kalah, Billy Collins dianggap sebagai peninju prodigi yang akan menjadi juara di dalam dunia tinju. Tetapi impiannya ini semua berakhir bila dia menentang Luis Resto. Kalau rekod kedua-dua peninju ini dibandingkan, Billy adalah peninju yang jauh lebih hebat. Malah ramai yang meramalkan Billy akan mendapat kemenangan, menundukkan Luis. Tapi, perlawanan yang berlangsung selama 10 pusingan ini membuktikan mereka semua salah bila Luis mendominasi perlawanan. Billy dihentam bertubi-tubi sehingga wajahnya cedera parah. Tapi dia masih nekat untuk tidak menyerah kalah dan bertinju sehinggalah pusingan ke-10. Apa yang pelik? Keadaan di antara dua peninju ini, Billy kelihatan cedera parah sementara wajah Luis nampak baik sahaja. Akhirnya lonceng pusingan terakhir dibunyikan. Luis diumumkan sebagai pemenang. Luis dan kumpulannya bersorak di atas gelanggang meraihkan kemenangan menentang Billy yang dikatakan prodigi tinju. Ini secara langsung merosakkan rekod perlawanan Billy dengan satu kekalahan. Di sebalik keterujaan Luis, dia memeluk Billy. Tapi sebelum Luis berlalu pergi, jurulatih Billy memegang sarung tangan Luis. Di sinilah dia merasa ada sesuatu yang pelik. Sarung tangan Luis lebih keras dari sarung tangan tinju yang biasa. Waktu ini semuanya terbongkar. Mereka mendapati di dalam sarung tangan Luis diisi dengan konkrit. Rupa-rupanya di dalam 10 pusingan Billy dihentam dengan konkrit. Itulah kenapa rupa Billy cedera parah berbeza dengan Luis. Luis Resto, jurulatih dan pengurusnya kemudian dipenjarakan dan diharamkan dari dunia tinju. Apa yang tragik? Billy cedera teruk sehingga penglihatannya kabur, membuatkan dia tidak dapat bertinju lagi. Dia menjadi murung dan sakit sehinggalah meninggal dunia setahun selepas itu pada tahun 1984. Kisah ini juga dikenali sebagai kisah sedih di dalam dunia tinju. Atlet seterusnya ialah Fred Lors, pelari maraton 1904, berlari dengan 4 roda. Ini pula ialah kisah yang berlaku pada tahun 1904 melibatkan seorang atlet maraton dikenali sebagai Fred Lors yang bertanding di larian maraton 40 km Olimpik pada tahun tersebut. Di antara 32 orang yang menyertai maraton, hanya 13 orang sahaja yang berjaya melintasi garisan penamat dan Fred Lors adalah orang pertama yang tiba secara langsung dinobatkan menjadi pemenang. Namun begitu, kemenangannya dipenuhi dengan kritikan dan kontroversi bila Fred tidak dilihat berlari melintasi checkpoint. Setelah siasatan dilakukan, barulah semuanya terbongkar. Rupa-rupanya, setelah Fred Lors berlari sejauh 14.5 km disebabkan keadaan cuaca yang panas terik, dia telah diambil oleh kenderaan oleh jurulatihnya dan mereka memandu sejauh 17.7 km sebelum diberhentikan dan menghabiskan baki larian sehingga tiba di garisan penamat. Setelah penipuannya terbongkar, kemenangan Fred dilucutkan dan diberikan kepada Thomas Hicks, pelari kedua yang tiba di garisan penamat. Kontroversi ini menyebabkan dia diharamkan dari menyertai pertandingan maraton peringkat nasional untuk selama-lamanya. Itulah kisah Fred Lors. Atlet seterusnya ialah Tonya Harding, peluncur ais 1994, teknik kotor yang melampau.
Kisah ini berlaku pada tahun 1994 melibatkan dua peluncur ais dikenali sebagai Tonya Harding dan Nancy Kerrigan. Untuk bertahun-tahun lamanya, dua peluncur ais ini bersaing untuk mendapatkan tempat di kumpulan peluncur Olimpik Amerika Syarikat. Tapi Tonya yang risau dia akan kalah dengan Nancy memutuskan untuk menggunakan teknik kotor untuk menyingkirkan Nancy. Pada 6 Januari 1994, Nancy baru habis sesi latihan di sebuah arena di Detroit. Seorang lelaki yang dikenali sebagai Shane Stan menunggu di laluan masuk dan memukul kaki Nancy dengan beton sebelum berlalu pergi. Ini membuatkan Nancy cedera dan tidak dapat bertanding. Kisah ini menjadi hangat membuatkan pencarian besar-besaran dilakukan yang melibatkan siasatan dari FBI untuk mendedahkan siapa penyerang tersebut. Tidak beberapa lama kemudian, mereka dapat menangkap 3 orang lelaki, termasuklah Shane Stan yang diupah oleh Sean Eckert dan Jeff Gilogi iaitu bekas suami Tonya Harding. Shane telah dipenjarakan sementara Sean dan Jeff disabitkan kesalahan konspirasi mendatangkan kecederaan. Nancy Kerrigan terlepas untuk bertanding tetapi sempat sembuh untuk menyertai Olimpik musim sejuk pada tahun 1994. Tonya pula telah diharamkan dari bertanding seumur hidup selain disaman sebanyak $160,000. Pada tahun 2002, Tonya memutuskan untuk menyertai sukan tinju. Ini selepas kabar angin tersebar yang dia kesempitan wang. Rekod tinju Tonya ialah 3 menang dan 3 kalah sebelum berhenti pada tahun 2004. Kisah ini ada diadaptasikan menjadi filem yang bertajuk I, Tonya yang dilakonkan oleh Margot Robbie dan menjadi satu insiden yang terkenal di dalam budaya pop. Itulah kisah penipuan Tonya Harding. Yang pertama, Maradona, pemain bola sepak 1986, tangan emas Maradona. Dan kisah terakhir kita pada hari ini semestinya kisah yang paling popular melibatkan legenda di dalam bola sepak dunia iaitu Diego Maradona. Inilah definisi yang seseorang atlet itu sanggup untuk menipu dan menang. Di dalam insiden ini pula, ia diterima oleh pengadil. Malah ini menjadikan mereka juara bola sepak dunia. Ini berlaku semasa pertandingan bola sepak dunia FIFA pada tahun 1986. Diego Maradona yang bermain untuk Argentina menentang England. 6 minit selepas separuh masa kedua, Maradona menjaringkan gol. Tapi bukan dengan kaki, tetapi tangannya. Inilah yang dikenali sebagai tangan emas Maradona. Walaupun jaringan ini diprotes oleh pemain England, tetapi pengadil pada waktu itu tetap mengira itu sebagai jaringan untuk Argentina sebab dia tidak mempunyai pandangan yang jelas melihat bola tersebut dirembat oleh tangan, memberikan kelebihan 1-0 kepada Argentina. Perlawanan kemudian berakhir dengan 2-1 memihak kepada Argentina, menjadikan mereka juara FIFA 1986. Kemenangan ini walaupun diraihkan di seluruh dunia, masih ramai juga yang memprotes dan mengecam Maradona. Tidak sehingga 19 tahun selepas itu, pada tahun 2005, barulah Maradona membuat pengakuan di sebuah rancangan televisyen Argentina yang itu ialah jaringan yang menggunakan tangan, menjadikan sebuah jaringan kontroversi dan terkenal sepanjang zaman di dalam dunia bola sepak. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Kalau anda suka dengan video pada hari ini, pastikan anda like dan share. Mungkin anda pernah dengar lagi kisah atlet menipu yang lain. Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Pastikan anda subscribe. Jangan lupa like kami di social media. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-kupi go menarik setiap hari.